Okey, saya nak anda gambarkan situasi ini. Katakan anda mempunyai sebuah kedai jam tangan di sebuah gedung beli belah. Beratus-ratus orang akan datang masuk kedai anda. Mereka akan melihat jam tangan anda, melihat label harga dan bandingkan dengan jenama jam tangan yang lain. Tapi perkara biasa akan berlaku di mana hanya setengah ataupun segelintir saja daripada pengunjung akan membeli jam tangan anda. Sebahagian besar pula akan keluar dan berlalu daripada kedai anda begitu saja. Betul tak? Jadi sekarang ni saya ada soalan untuk anda. Sebagai pemilik ataupun tauke kedai ini, apa yang perlu anda buat? Sudah tentu anda tidak gembira dan bimbang apabila majoriti orang ramai akan masuk dan berlalu begitu saja dengan tangan kosong. Anda pasti akan melakukan sebarang cara agar dapat menarik ataupun menangkap semula pengunjung-pengunjung tersebut sebelum mereka beredar, agar mereka berminat dan akhirnya akan datang semula untuk membeli di kedai anda. Sudah tentu anda akan meletakkan ataupun menampal banner ataupun poster diskaun harga promosi di ruang masuk dan keluar kedai anda. Selain daripada itu, anda juga akan mengedarkan flyer ataupun kupon kepada pengunjung-pengunjung ataupun orang ramai di luar kedai anda. Selain daripada itu, saya pasti anda juga akan menyuruh pekerja-pekerja kedai anda supaya melayani sebarang pelawat yang masuki ke kedai anda dan membantu mereka ataupun mempengaruhi pilihan mereka. Jadi sebagai pemilik kedai, anda memahami bahawa pengunjung-pengunjung yang melawat kedai anda adalah sangat berharga dan anda pasti akan melakukan sesuatu supaya mereka meninggalkan kedai anda dengan beli sesuatu ataupun mereka akan datang semula dan beli di kedai anda. Okey, tapi meniaga di online ada sesuatu yang sangat berbeza dan merupakan permainan yang jauh berlainan. Okey, memang betul, lagi ramai orang, malah jauh lebih banyak pengunjung akan datang melawat website ataupun store online anda berbanding kedai sebenar. Kerana ia sangat mudah dan boleh dilakukan dengan sekali klik, tidak kira di mana mereka berada. Tapi lagi mudah untuk mereka meninggalkan website ataupun promosi anda dengan klik back ataupun tutup terus page anda. Begitu saja. Jadi kebarangkalian prospek beredar tanpa beli apa-apa jauh lebih tinggi berbanding peratusan orang yang berkunjung ke kedai sebenar. Malah, menurut kajian daripada AdSense Google berkenaan trend dan tingkah laku pengguna internet, kajian mereka membuktikan bahawa 97% daripada pelawat akan berlalu meninggalkan website ataupun page biz anda tanpa beli apa-apa ketika melawat kali pertama. Jadi baki yang sangat sedikit, cuma 1 hingga 3% orang barangkali akan beli on the spot ketika melihat tawaran anda. Dan peratusan ini adalah tipikal untuk hampir kesemua niche biz produk yang berada di internet. Dan yang paling malangnya, kebanyakan peniaga online tidak melakukan apa-apa untuk tangkap semula pengunjung dan trafik yang beredar agar mereka nanti dapat follow up dan pujuk mereka supaya membeli. Okey, anda perlu tahu setengah daripada pengunjung-pengunjung ini memang berminat untuk beli, tapi mereka mungkin tidak beli pada ketika itu kerana mereka sangat sibuk pada masa tersebut. Bos mereka panggil, anak-anak mereka menangis, ataupun mereka kena minta kebenaran daripada pasangan ataupun keluarga mereka sebelum confirm untuk membeli. Jadi pernah tak anda terfikir, mereka ni barangkali akan beli jika anda kejar dan offer semula kepada mereka di kemudian hari? Okey, mari kita buat sedikit kira-kira. Kebiasaannya, anggaran ataupun purata bilangan pengunjung yang melawat website ataupun page anda adalah sebanyak 5,000 orang sebulan. Kini dengan adanya jaringan media sosial yang luas seperti Twitter, Instagram ataupun Facebook, ia adalah mudah untuk mencapai angka tersebut. Jadi dalam setahun, sebanyak 60,000 pengunjung yang telah pun melawat website anda. Okey, secara teorinya seperti yang anda sedia maklum sebentar saja tadi, sebanyak 97% daripada pengunjung ini memang akan pergi dan keluar tanpa beli apa-apa. Jadi anda membiarkan sebanyak 52,800 orang prospek berjalan keluar daripada kedai online ataupun page anda setiap tahun. Dan dalam setiap bulan pula, sebanyak 4,850 orang akan keluar daripada iklan ataupun page anda tanpa beli apa-apa. Dan dalam setiap hari pula, 160 orang akan beredar begitu saja dan tidak akan kembali semula. Dan sementara anda sedang melihat video ini, 7 orang telah melawat website ataupun page anda. Mereka telah klik back ataupun tutup alamat anda dan hilang begitu saja. Jadi saya nak anda fikirkan ini buat sementara. Pengunjung-pengunjung tersebut tidak akan kembali semula. Mungkin terdapat sebahagian kecil yang akan lawat semula. Mereka mungkin akan save website page anda ataupun bookmark di browser mereka. Tapi jumlahnya sangat-sangat kecil. Dan kemungkinan besar walaupun mereka save dan berniat untuk kembali ataupun rujuk semula, mereka akhirnya tidak akan buat demikian.
Anda pun faham kan? Macam-macam faktor boleh berlaku, lebih lagi di dunia sekarang. Ketika mereka nak tengok semula ataupun nak rujuk semula, macam-macam benda boleh berlaku. Mesyuarat atau meeting tiba-tiba, pasangan atau isteri anda panggil untuk buat sesuatu, anak-anak pula sibuk untuk menggunakan smartphone atau tablet anda untuk main permainan kegemaran mereka. Dan sebab saja mereka meninggalkan gadget ataupun laptop, mereka akan lupa dan secara realitinya mereka tidak akan kembali semula. Jadi sebagai peniaga online sekarang, ia adalah sangat penting untuk anda tangkap ataupun kejar semula pengunjung-pengunjung tersebut dan simpankan mereka di dalam senarai prospek anda. Jadi dengan adanya senarai tersebut, bolehlah anda nanti track semula untuk iklankan balik, follow up kepada mereka semula dan ingatkan mereka supaya membeli produk anda. Okey, jadi mungkin anda sekarang mula tertanya, apa kesannya jika saya membuat strategi ini pada jualan ataupun keuntungan produk saya? Okey, kita sambung kira-kira kita semula. Okey, kita imbas balik rule 97%, di mana daripada 5,000 pengunjung sebulan, sebanyak 4,850 orang akan tidak beli apa-apa. Sekarang bayangkan jika anda boleh tangkap majoriti besar 97% pengunjung ataupun pelawat yang tidak beli apa-apa ini dengan meminta mereka memberikan alamat email ataupun nombor telefon mereka jika mereka memang betul-betul berminat untuk beli produk ini kemudian. Bunyi macam mustahil, tapi macam mana buat? Okey, sebelum mereka beredar, bagaimana kalau kita tawarkan suatu hadiah sampingan, okey, seperti free gift, promosi terhad, kupon diskaun ataupun voucher kepada mereka secara percuma. Tapi, mereka perlu berikan alamat email mereka ataupun nombor telefon mereka terlebih dahulu untuk dapatkan tawaran tersebut. Sudah tentu mereka berminat kan? Kerana ia percuma. Siapa tak suka hadiah percuma, betul tak? Lebih-lebih lagi, ia merupakan bonus yang mempunyai value yang tinggi kepada orang ramai dan sebagai ganjaran apabila mereka berikan alamat mereka. Okey, daripada jumlah tersebut, katakanlah saya cuma letak target saya rendah saja. Okey, 20% daripada pengunjung sangat berminat untuk melekatkan offer ini dan berikan email mereka ke dalam senarai prospek kita. Bermaksud dalam sebulan, anda sudah memiliki senarai sebanyak 970 orang prospek yang memberi email ataupun nombor telefon kepada anda. Dan jika anda jumlahkan semula dalam setahun, anda akan mengumpul dan peroleh sebanyak 11,640 list bilangan prospek di dalam tangan anda. Sekarang, anda sudah ada alamat email ataupun kontak detail mereka, jadi anda bolehlah berhubung semula, pujuk ataupun follow up kepada mereka. Dan selepas ini, jika anda amalkan kaedah follow up ini dan iklankan semula secara konsisten kepada prospek anda yang sudah sedia ada, takkanlah tak mustahil segelintir daripada mereka akhirnya akan membeli, betul tak? Mereka sudah mengenali anda dan yakin dengan bisnes anda setelah anda engage dan follow up semula kepada mereka. Okey, sebagai contoh, katakan jika saya dapat pujuk 10% daripada senarai prospek saya untuk beli, bermakna saya berjaya melakukan sebanyak 1,164 jualan dalam tempoh setahun. Dan katakan barangan saya sebagai contoh berharga sebanyak RM100. Jadi RM100 didarabkan dengan 1,164, maka total revenue keuntungan tambahan saya dalam setahun mencecah sebanyak RM116,400 dengan mengamalkan kaedah ini. Menarik kan? Bayangkan saya memperoleh RM116,400 dalam setahun daripada pengunjung-pengunjung yang hendak cabut keluar daripada website atau page bis saya. Dan dalam contoh situasi ini, saya hanya berikan contoh 10% saja. Hei, anda mungkin akan memperoleh lebih daripada itu. 10% sangat rendah dan agak realistik untuk diperoleh. Dan jika anda dapat pujuk serendah 5% pun, jumlah revenue jualan anda tetap mengagukan daripada cara biasa. Jadi jika anda telah sedar, saya hendak anda bayangkan peluang yang anda terlepas daripada orang ramai yang sebelum ini beredar daripada page bis anda dan anda biarkan begitu saja semata-mata kerana anda sibuk mencari pelawat-pelawat baru ke promosi anda setiap hari. Buat apa anda bersusah payah sekadar untuk dapatkan 2 atau 3% pembeli, sedangkan 97% pengunjung yang berlalu pergi adalah lubuk emas anda. Okey, saya hendak kongsikan kepada anda statistik jualan produk saya sendiri. Saya juga turut mengaplikasikan kaedah dan sistem ini dalam strategi utama pemasaran bisnes online saya. Okey, inilah bilangan buyer untuk salah satu produk saya. Saya letakkan kod
002. Okey, tak silap saya produk ini berharga RM100 seunit. Dan untuk hari ini saya telah berjaya memperoleh sebanyak 23 orang. Dan jika kita pergi ke bilangan semalam pula ialah sebanyak 28 orang. Dan jumlah untuk seminggu pula ialah sebanyak 244. Okey, kita pergi pula kepada produk saya yang lain, iaitu Video Express. Okey, Video Express ini ialah sebuah aplikasi video marketing yang saya jual dengan harga RM50 ke RM70 seunit. Dan perhatikan di sini jumlah bilangan saya pada bulan ini ialah sebanyak 201. Dan pada bulan lepas pula ialah sebanyak 218 orang. Menarik kan? Apa yang saya buat bukannya magic ataupun menggunakan sebarang sistem marketing yang canggih dan mahal. Saya cuma kembali kepada cara yang asas dengan engage semula prospek-prospek yang berpotensi dan pujuk mereka untuk membeli dengan berulang-ulang kali. Sudah tentu saya buat dengan bantuan Facebook retargeting melalui aplikasi Facebook Custom Audience. Saya cuma upload dan letakkan senarai alamat-alamat email yang saya peroleh ke dalam Facebook. Dan Facebook nanti akan memastikan post-post dan iklan saya diberikan khusus kepada prospek saya di wall mereka. Jadi prospek saya akan melihat post iklan saya sebab saja mereka login ke dalam akaun mereka. Selain pada itu, saya juga turut menggunakan kaedah email marketing. Mesej-mesej saya akan dihantarkan secara berulang-ulang kali ke dalam email prospek saya. Dan percaya atau tidak, kesemuanya ini dilakukan secara autopilot. Dengan adanya servis aplikasi email marketing seperti GetResponse, Aweber, Mailchimp dan lain-lain, saya cuma letakkan mesej-mesej saya dan aturkan mengikut jadual yang ditetapkan. Dan boom, kesemuanya akan dibuat secara automatik mengikut masa yang saya tetapkan. Dan kepada yang masih baru dan tidak jelas, jangan risau. Saya akan tunjukkan kaedah-kaedah ini ataupun step-step ini dengan lebih terperinci di video yang seterusnya. Jadi jangan lupa untuk tengok. Tapi anda mungkin tertanya, kebanyakan orang ramai tidak akan senang-senang beri alamat email mereka ataupun nombor telefon mereka begitu saja. Betul tak? Terutama jika halaman promosi dan offer anda nampak tidak menonjol dan langsung tidak nampak profesional, sudah tentu mereka tidak berminat untuk ambil promosi percuma anda dan berikan alamat email mereka. Jadi bagaimana anda nak pasang umpan yang berkesan dan memancing pelawat-pelawat untuk memberikan kontak details mereka sebelum mereka beredar? Sudah tentu ada perlu mereka ataupun design halaman offer percuma yang menarik perhatian dan mantap di website, blog ataupun FB page anda. Halaman tersebut juga perlu ada value dan nampak profesional supaya orang ramai yakin untuk meletakkan email mereka dan menerima hadiah daripada anda. Inilah contoh halaman tersebut di mana anda boleh tengok kandungannya. Anda boleh lihat terdapat gambar dan rekaan yang menarik. Dan dia juga disediakan countdown timer. Dan di bawah ini terdapat ruang untuk email diletakkan. Dan sebab saja orang meletakkan email mereka, mereka akan terus mendapat nombor kod kupon mereka. Di samping kupon ini boleh dimuat turun sebagai PDF ataupun QR code. Dan dengan teknologi macam ni, sudah tentu orang ramai akan kagum dan tertarik dengan bis anda. Prospek-prospek anda akan rela hati untuk memberikan alamat email mereka untuk mendapatkan tawaran percuma anda. Tawaran ini juga boleh dikongsikan di media sosial popular seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Di samping boleh diletakkan terus di website atau blog anda. Maka website dan juga media-media sosial anda sudah tentu akan dibanjiri oleh orang ramai. Dan amat mudah untuk menjadi viral kerana ia adalah sesuatu yang unik. Dan anda dapat mengumpul banyak senarai alamat email prospek dalam masa singkat. Dan percaya atau tidak, saya mereka halaman ini tidak sampai 5 minit. Dan ia sangat mudah untuk dibuat. Dan anda tidak perlukan sebarang kemahiran pun untuk buat halaman tawaran bis anda sendiri dan mula mengumpul email prospek anda. Jika anda hendak tahu caranya, anda boleh pergi ke video seterusnya untuk mempelajari kaedah ataupun sistem ini yang juga turut digunakan oleh bis e-commerce popular seperti Lazada dan Zalora. Okey, kita jumpa ke video yang seterusnya.